Okay, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azlan Jais dalam Thrive TV. Diharapkan anda semua sihat walafiat hendaknya, dan jangan lupa untuk anda share dan like FB live kita pada hari ini. Okay, dan jangan lupa komen di comment section itu nanti. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dengan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi dalam dunia kecantikan, iaitu yang pertama sekali adalah Puan Nakis Raimi, pengasas Nakis Skintelligent, dan juga Dr. Irma Shida, pengasas Irma Ariandi Global Sdn Bhd. Jadi pada hari ini yang mana kita akan cuba untuk mengambil inspirasi dan juga tips dalam mendepani cabaran norma baharu dan stability dunia kecantikan. Jadi Assalamualaikum Puan Nakis dan juga Dr. Irma. Salam, terima kasih Azlan. Okey, apa khabar? Puan Nakis sihat semua? Alhamdulillah sihat. Irma. Okey, jadi terima kasih diucapkan kerana anda berdua dapat bersama-sama dengan kami di Thrive TV pada hari ini. Okey, jadi saya nak berkongsi sedikitlah yang mana penyebaran virus yang sangat cepat ni sebenarnya telah merencatkan ekonomi kita di Malaysia ni, dan sudah tentunya industri kecantikan juga terkesan secara langsung. Jadi bagi usahawan-usahawan kosmetik di Malaysia, tidak kiralah yang baru ataupun lama, amat memerlukan suntikan semangat. Itu yang paling penting agar mereka semua boleh dan juga mampu untuk terus bertahan, insyaAllah. Jadi to kickstart, mungkin Puan Nakis boleh ceritakan sedikit latar belakang Puan Nakis dan bagaimana Puan Nakis boleh terdetik untuk melangkahkan kaki ke dunia kecantikan ini, yang sebagaimana yang orang tahu, Puan Nakis adalah seorang ahli farmasi. Mungkin Puan Nakis boleh kongsikan. Okey, terima kasih Azlan. Okey, nama penuh saya sebenarnya Narkes binti Muhammad Raimi, dan saya sebenarnya dibesarkan di Shah Alam, berkeluarga dan mempunyai 5 orang anak. Yang paling kecil ni 6 bulan, baru jugalah. Dan sebenarnya saya ni habis belajar di MRSM Taiping, saya sambung belajar di UIA dan bidang farmasi, dan kemudian saya bekerja di Biro Pengawalan Farmastikal Kebangsaan sebagai product evaluator yang evaluate produk farmastikal. Okey, dan kalau bercakap tentang kenapa saya masuk dunia kosmetik ni, sebenarnya kalau nak tahu, kosmetik ni adalah salah satu cabang farmasi. Okey, antara subjek yang kita belajar di universiti dululah, dan sebab tu juga kosmetik ni penguatkuasaan dia tu diletak di bawah bahagian perkhidmatan farmasi. Macam tu. Jadi sebenarnya tak lari lah sebenarnya. Cuma saya minat beauty. Saya minat beauty dan kosmetik sangat relevan. Okey, terima kasih kepada Puan Nakis untuk bingkisan latar belakang Puan Nakis. Jadi kita beralih pula kepada Dr. Irma. Mungkin penonton semua ingin di luar sana lah ingin mengetahui sikit sebanyak latar belakang Dr. Irma, yang orang tahu Dr. Irma adalah seorang doktor gigi. Jadi kenapa industri kosmetik yang Dr. Irma pilih? Okey, yang menjadi pilihan Dr. Irma selain daripada tugas hakikilah sebagai seorang doktor gigi. Okey, terima kasih Azlan. Itu memang soalan paling kerap saya ditanya lah. Bila tanya, doktor gigi, kenapa buka skincare, kenapa buka kosmetik, kenapa pilih itu? Okey, saya sebenarnya secara hakikinya tugas sebagai seorang doktor gigi dan masih bertugas lagi. Saya baru habis tengok patient. Dan skincare ni sebenarnya, kecantikan ni saya rasa dah ditanam daripada kecil sebab arwah nenek saya dulu seorang mak andam tradisional. Dan juga dia mak andam tradisional, dan saya rasa saya memang nak jadi usahawan daripada saya kecil lagi, ditanam di situ. Dan satu lagi saya rasa, bila kita bercakap sebagai diri kita ni sebagai seorang usahawan, satu benda yang usahawan kena ada adalah diversity. Maknanya kita kena ada plan A, B, C, dan kalau boleh dalam dalam pandemik ni macam A, B, C, D, E, F, G tak habis-habis plan tu kan. Jadi itulah sebenarnya mungkin dari segi minat sama, dan juga diversity sebagai seorang peniaga. Okey, jadi terima kasih kepada Dr. Irma kerana berkongsikan sedikit latar belakang Dr. Irma. Okey, daripada doktor gigi dan sekarang telah melangkahkan kaki ke dunia kecantikan. Okey, bagi penonton di luar sana, anda jangan lupa untuk share dan juga like, okey, untuk FB Live kita pada hari ini, dan jangan lupa komen kerana ada dua orang ahli panel yang memang tidak asing lagi dalam dunia kecantikan untuk berkongsikan tips tentang bagaimana ingin menempuh dalam norma baharu dan juga survivability dalam dunia kecantikan ini. Okey, so jadi kita teruskan. Jadi Puan Nakis, yang mana sekarang ni Puan Nakis mempunyai 20
Okey, 20 buah cawangan, bukan sikit. Kita nak mulakan perniagaan pun ambil masa yang sangat-sangat lama. Sekarang ni Puan Nakis dah ada 20 cawangan, 16 di Malaysia dan 4 lagi di luar negara iaitu di Bangladesh. Jadi berikutan daripada pandemik ni, Akhbar Tempatan telah melaporkan kurang lebih 100 buah spa telah pun ditutup. Itu yang macam agak mengejutkan lah sebenarnya. Agak terkesan, macam saya sendiri pun macam agak sedih bila orang kata kita nak start bukan main susah lagi, tapi akibat pandemik kita terpaksa tutup kita punya spa. Okey, jadi mungkin Puan Nakis boleh kongsikan sedikit apakah impak pertama lah. Okey, impak pertama yang dirasai bila pandemik ni menghenyak ekonomi Malaysia, dan apakah cabaran pula apabila spa ni dibenarkan kembali dibuka oleh kerajaan Malaysia. Mungkin Puan Nakis boleh kongsikan. Okey, terima kasih Azlan. Okey, memang saya akui lah bila kita kena tutup lama dan saya rasa MCO yang terbaru ni adalah paling lama, 3 bulan kan. Memang sangat-sangat affected sebab apa, kita ada komitmen bulanan, contohnya sewa, kita ada kena bayar kuku dan juga kena bagi some salary kepada kita punya staff juga kan, dan mesin nak kena bayar. So benda-benda ni memang kita kalau tengok kita punya cash flow tu makin kurang lah. Okey. Jadi antara lain apa yang saya paksa buat, first kali saya tak ambil gaji lah. Memang saya paksa sejak buka tu kira tak ambil gaji langsung. Kita pump in masuk. So just make sure company tu boleh bertahan. Dan pengurusan kewangan. Saya percaya pengurusan kewangan tu paling penting. Sebab apa? Macam saya sendiri, apa yang saya amalkan lah daripada saya mula bisnes tu, satu, saya tak ada hutang lapuk. Jadi bila tak ada hutang lapuk ni, tak ada benda lain yang kita rasa menekan kita. Okay, kita pastikan everything terbayar dengan betul. Dan bila buka semula ni, apa cabaran paling utama sebenarnya adalah COVID tu sendirilah sebenarnya. Macam mana kita nak contain COVID tu supaya kurang kontak rapat, supaya tak ada SOP yang macam mana kita kena buat, dan macam mana nak pastikan staff semua tu ikut SOP. So benda ni bukan benda yang dah pernah berlaku. Jadi benda-benda baru ni kita kena nak training ad hoc semua. Jadi ni sebenarnya cabaran besar jugalah pada saya. Okay. Dan lagi satu, saya sekarang ni sendiri terpaksa fikirkan satu strategi baru. Macam mana kita nak, contohlah antara strategi saya buat sekarang ni staff tu kita terbahagi kepada 2 kumpulan. Okay, jadi ada group A, group B yang mana diorang tak bertemu, jadi kontak rapat tak berlaku. Dan kita juga start buat home DIY kit, benda-benda macam tu lah. Terpaksa come up dengan benda-benda yang lebih kreatif. Okay. Itu satu orang kata inovasi yang barulah dalam dunia kecantikan kan, berbanding dengan yang sebelum ni. Orang kata fizikal lah. Sekarang ni kita kena lebih berinovasi. Okey, jadi Dr. Irma sendiri juga mempunyai spa kecantikan yang mana produk yang digunakan adalah keluaran Dr. Irma sendiri. Ya. Jadi daripada PKP 1.0 sehinggalah sekarang ini, bagaimana kelangsungan perniagaan itu dapat diteruskan? Mungkin Pak Irma boleh kongsikan. Okey, terima kasih Azlan. Sebenarnya saya rasa sebagai seorang peniaga pandemik ni betul-betul macam Azlan katalah menghenyak kita dari orang kata kiri, kanan, atas dan bawah. Something yang memang kita langsung tak fikir, langsung kita tak jangka. Kita jangka benda lain sebagai seorang usahawan, pandemik tak. Jadi sebenarnya untuk saya lah satu pengalaman yang maha dahsyat sebab saya baru berpindah ke premis baru. Kita daripada satu cawangan, kita expanded into 2 masa tu dengan premis yang lebih besar. Kita sewa 5 lot kedai dan buat renovasi besar-besaran sebab masa tu kita punya premis dah tak cukup nak menampung customer yang ada. Jadi plan for expansion dan saya punya premis dilancarkan pada 1 Mac 2019 2020 dan 18 Mac 2020 kita mengalami kita punya first lockdown. Jadinya kedai itu tak beroperasi sampai ke hari ni, masih sampai ke hari ni. Dan saya buat masa ni saya memang decide untuk spa tak beroperasi sehinggalah saya rasakan benar-benar selamat. Tetapi apa yang kita buat waktu sekarang ini adalah kita gagalkan penjualan dari segi produk. Maknanya saya kukuhkan
pemasaran dan juga outreach kita dalam semua line e-commerce seperti Shopee, Lazada dan apa juga platform online yang ada, mensasarkan live sebab kita tahu sekarang ni memang kena live. Dan juga kita mempunyai agent dan juga dropship seluruh Malaysia yang mana mereka juga kita latih dan kita garap dan memberikan ilmu supaya mereka menjalankan live, supaya mereka sendiri adalah peniaga, bukan berharapkan kepada kita jatuhkan ilmu tu kepada mereka supaya mereka sendiri adalah satu entiti perniagaan yang boleh bergerak sendiri. Dan juga dalam pada pandemik ni juga kita mengukuhkan branding kita dan Alhamdulillah di Aeon seluruh Malaysia Dr. Irma dah berada di pasaran 34 Aeon dan juga melalui pemasaran hand sanitizer sebab bila kita tahu dalam pandemik kita sebagai seorang peniaga nak kena kreatif, nak cari apa produk yang diperlukan oleh market. Jadi waktu itu kita memang segera mengeluarkan hand sanitizer yang berbeza daripada orang lain sebab kita sasarkan hand sanitizer super wangi. Jadinya dengan hand sanitizer super wangi ni juga kita dapat menembusi Aeon 34 lokasi dan Alhamdulillah saya rasa untuk jualan di Aeon sangat-sangat memberangsangkan. Cuma agak terkesan bila seluruh negara mengalami lockdown lagi sekali. Maknanya kita sekarang ni dalam keadaan di mana sekejap buka, sekejap tutup. Jadinya untuk kita sebagai peniaga sebenarnya saya rasa apa yang paling penting adalah planning. Saya percaya pada planning tu yang menggerakkan satu-satu syarikat. Jadi dalam keadaan pandemik ni bukan sahaja kita tertampar pada awalnya tetapi kita macam ditampar berulang kali bila pasaran ni dibuka dan ditutup tanpa kita dapat jangka bila. Even waktu sekarang sekalipun. Jadi di situ jangkaan untuk apa juga sale, jangkaan untuk macam mana kita nak pasarkan, jangkaan sekukuh mana dan sekuat mana kita nak jalankan plan pemasaran kita agak kabur. Jadi situ adalah satu saya rasa bebanan yang kita tanggung di mana kita tak dapat nak buat planning seperti mana yang kita lakukan 5 tahun yang lepas. Unjuran kita 3 tahun kita dah nampak sebenarnya tapi sekarang agak kabur. Okey, betul tu. Okey, kepada Puan Nakis pula, melihat jenama sendiri wujud from nothing to something. Okey, adalah impian bagi setiap usahawan. Okey. Dan dari pemasaran pula, dari segi pemasaran dan juga jualan, kita akan beralih pula daripada traditional commerce telah berpindah kepada e-commerce atau e-dagang itu sendiri. Jadi bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Terutamanya bila kita sendiri tidak mempersiapkan diri untuk bersama-sama mengikuti perkembangan dalam dunia perdagangan inilah. Ya. Jadi bagaimana dengan Puan Nakis sendiri, iaitu Nakis Skintelligent lah dari segi proses transformasi tersebut, yang mana ianya mampu membawa jenama sendiri, okey, dekat kepada pengguna. Yang mana pada ketika ini pandemik inilah, adakah bisnes kosmetik masih lagi mendapat permintaan ataupun tidak? Itu yang saya nak sangat tahu. Okey, yang mana bagi saya sendiri dan mungkin orang di luar sana yang berkemungkinan berfikir, okey, bagi setengah pengguna mereka tidak meletakkan ianya sebagai priority untuk kosmetik dan juga bidang kecantikan ni lah, kurang sikit lah. So jadi mungkin saya nak dapatkan pendapat daripada Puan Nakis. Ya, Nan. Sebenarnya kalau kata memang betul dulu, memang saya bila ada outlet ni banyakkan lelaki semua ada orang terlatih dengan penjualan secara tradisional, face to face. Okay? Tapi bila pada waktu tu memang kita ada sistem e-commerce tapi memang sangat kurang digunakan. Sebab apa mereka lebih suka untuk jual secara direct. Okay, tapi bila berlaku PKP, lockdown semua ni, memang saya terpaksa crash course. Sebab diorang memang tak biasa dan cabaran-cabaran tu adalah malu sekian apa semua kan, tak ada kena buat macam mana. So saya terpaksa crash course dan saya terpaksa crash course pun melalui Zoom, melalui online juga. Kan? Jadi memang cabaran besar lah sebenarnya, bukan pada diorang saja, even pada saya sendiri pun. Okay, jadi apa yang saya buat antaranya, kita nak suruh diorang buat, kita kena buat dulu. Jadi macam saya go live hari-hari, walaupun saya 8 dah sebenarnya kan, 8 tu memang saya go live hari-hari. Sebab itu memang saya jarang sangat live lah. Lebih super direct selling kan. Okay, dan macam tadi, adakah kosmetik masih relevan pada waktu PKP ni? Okay, sebenarnya sangat relevan. Sebab bila orang tak datang untuk buat treatment, dia orang merasakan
perlukan satu benda lain yang untuk bantu orang maintain keadaan kulit. Untuk masa datang buat treatment, dia buat rawatan apa semua kan, jadi yang maintain kulit dia, benda yang cantik tu adalah skincare. Jadi macam kas saya sendiri, customer saya dah faham, dan in fact diorang tambah produk dekat bukan existing tu, dia maintain, diorang tambah produk yang baru lah. Dan macam saya sendiri, kesempatan PKP ni kita keluarkan juga produk terbaru. Yang terbaru saya kata adalah Simplified Practice. Semua yang ada, kita tahu untuk rumah ni kerja macam-macam box sana sini, kaki rasa kan, kita buat satu set all in complete. So ni antara benda yang saya rasa kita cuba tengoklah apa keperluan yang ada pada masa tu. Okey, terima kasih kepada Puan Nakis. Jadi bila kita sebut pula tentang perniagaan e-commerce ya Dr. Irma, terdapat pelbagai jenama daripada dalam dan juga luar negara. Ini ada soalan cukup emas juga ni, saya nak bagi kat Dr. Irma. Kita sedar yang mana ketika ini jenama dari Korea telah mendapat tempat di hati pengguna kosmetik di Malaysia. Jadi bagaimana Dr. Irma menggunakan e-commerce itu sendiri untuk meletakkan jenama Dr. Irma sebaris dengan jenama-jenama daripada luar negara? Okay, berat soalan ni. Tapi tak apa, saya cuba jawab. Okay, sebenarnya apa yang kita nampak, yes, kita ada lambakan produk daripada Korea, Jepun. Sebelum ni kalau kita lihat, sebelum Korea kita ada lambakan produk daripada negara-negara Eropah. Kan? Selepas tu Korea masuk. Apa yang kita nampak sebenarnya kekuatan mereka adalah pada branding dan juga brand education tu. Macam mana dia mengajar consumers apa brand dia. Macam mana dia mengajar consumer ni apa lebihnya dia berbanding dengan orang lain. So dari situ juga sebenarnya kita di Dr. Irma Skincare, kita sebenarnya dah 6 tahun cuba mengajar benda yang sama kepada consumer kita. Lama tu sebab kita nak ajar orang tak senang. Kita nak ajarkan sedikit-sedikit sehingga mereka faham apa sebenarnya yang kita bawa, apa yang brand kita bawa. So brand education sangat-sangat penting sebab kalau kita keluar first day bagi tahu belilah Dr. Irma, tak ada siapa nak. Okay, sebab kita tak akan dapat lawan. Jadi satu, brand education, dan juga nombor 2, dengan e-commerce kita dapat meletakkan, kalau dulu kita nak letak diri kita sebaris dengan dia susah, kita bukan di platform yang sama. Tapi sekarang kalau kita lihat, contoh kalau kita di Shopee, mereka juga di Shopee. Kita ada peluang yang sama banyak, kita ada peluang yang sama tinggi untuk berdiri sama tinggi, cuma kita kena gigihkan, kita kena tambah usaha kita dan juga kita kena berani untuk bersaing. Bagi saya tu satu, kita kena berani untuk bersaing dan betul-betul yakin yang produk yang kita ketengahkan dapat melawan apa juga yang mereka bawa, kerana satu, apa juga yang datang daripada luar sebenarnya dah dikhususkan untuk kulit mereka. Orang Korea, kulit lain daripada kita. Kita ni kulit orang Melayu, kulit orang Malaysia. Kita ni duduk tengah panas tiap-tiap hari, berpeluh tiap-tiap hari. Dekat sana ada 4 musim. So jadi apa yang berbeza antara kita dan dia adalah jenis iklim menyebabkan reaksi berbeza pada kulit. So di situlah kekuatan kita, macam mana kita nak ketengahkan produk jenama kita Dr. Irma yang dibuat di Malaysia, yang dikhususkan untuk kulit orang kita, bukan untuk kulit orang luar. Itu antara. Okey. So jadi soalan seterusnya ni pula, dia memang soalan cukup emas untuk kedua-dua pula. Tadi kepada Dr. Irma, ni kali kita bagi kedua-duanya. Okey, yang mana saya nak mendapatkan pandangan daripada kedua-dua ahli panel. Okey, yang mana stigma masyarakat kita di Malaysia terhadap produk tempatan masih lagi sukar dikikis kerana dahulunya produk terdapat pelbagai produk timbang kilo. Okey, produk timbang kilo yang mana mungkin Puan Nakis boleh berikan sedikit pendapat tentang bagaimana Puan Nakis mampu memecahkan stigma ini sekaligus mendekatkan jenama Puan Nakis sendiri, Nakis Skintelligent, di hati pengguna setia ataupun yang mungkin baru nak cuba brand tersebut. Okey Azlan. Sebenarnya kalau ikut pengalaman saya bekerja di Biro Penggalan Kosmetika Kebangsaan, memang tak dinafikan produk-produk lokal ni banyak yang dicampur bahan terlarang. Okey, itu pengalaman saya sendiri sebagai penguatkuasa, kita pergi rampas, kita pergi buat aduan apa semua kan. Memang banyak dan banyak juga kilang-kilang kita tahu kat Malaysia ni yang buat produk-produk macam tu atas kehendak owner. Okay, that's why bila customer tanya saya, macam saya tahu produk yang mana okey, mana yang tak okey. So simple saja apa saya nasihat dia orang, saya mudah je, saya kata awak kena kenal siapa founder dia.
awak kena tahu sama ada dia orang ada credibility ke tidak, atau orang yang atas mesti credibility kadang-kadang beretika ke tidak. Jadi bila you kenal siapa founder dia, ataupun you tengok track record produk tersebut, ada pernah kena recall, ada mengandungi bahan terlarang ke tidak. Kalau rasanya pernah berlaku macam tu, adakah you rasa produk tu masih relevan, masih reliable? Okay, so kita bagi, saya rasa pada consumer ni kita bagi dia fikir sendiri supaya dia tahu mana nak pilih lah produk yang terbaik untuk diri dia. Okay, dan selain itu macam produk saya sendiri, sebenarnya saya pun banyak, most of saya punya produk tu saya buat kat luar negara. Sebab dia orang punya dari segi spek lah, spek kilang tu contohnya lah, macam saya buat produk ni, kilang tu dia ada ISO yang diterima pakai oleh EU. Maksudnya standard ISO produk tu boleh masuk EU punya market. So macam kita tahu kalau belajar dari segi perundangan ni kan, Malaysia dengan EU kita punya standard tu berbeza. Okay, jadi contoh simple macam sunblock. Macam sunblock di Malaysia dia masih kategori kosmetik, tapi sunblock yang SPF lebih daripada 50 di luar negara dia kira sebagai ubat-ubatan. Jadi standard ataupun dia punya tu berbeza. Jadi sekarang sebenarnya saya tengah set up saya punya kilang sendiri di Malaysia, sebab kita punya kos untuk shipping untuk bawa ke Malaysia sangat tinggi. So saya harap dengan ada kilang ni saya boleh buat produk saya sendiri, dan juga boleh beri peluang kepada pengusaha-pengusaha kat luar sana nak dapatkan produk yang standard lebih tinggi, standard memenuhi apa yang, sebab kan kita dapat tu susah kan, so memenuhi dia orang punya kehendak tangan dan juga kehendak semasa. Okay, orang kata ada ilmu barulah yang mungkin dikongsikan tadi oleh Puan Nakis. Okay, tentang SPF kan, produk untuk the skin sunblock. Okay, so jadi bagaimana pula dengan Dr. Irma? Saya mohon pendapat Dr. Irma tentang stigma atau pandangan masyarakat tentang produk kosmetik tempatan. Okay, dan sebagaimana kita tahu produk kosmetik ni pula dia bukanlah suatu yang mudah untuk ditukar ganti. Maksudnya loyalty will come first here. Ya, so jadi bagaimana Dr. Irma dan juga tim Dr. Irma sendiri mampu untuk mengekalkan kesetiaan pengguna kepada jenama Dr. Irma? Okey, terima kasih Azlan. Saya rasa untuk mampu mengekalkan kesetiaan pengguna ni, macam kita ada pengguna yang dah 6 tahun memang setia dengan produk Dr. Irma. So biasanya yang menyebabkan orang datang balik adalah keberkesanan lah. So macam mana sekalipun followers kita walaupun sangat-sangat tegar, sangat-sangat rapat, tapi kalau apa yang kita jual tak berhasil dan orang kata tak menunjukkan keberkesanan seperti apa yang mereka nak, pun dia akan cuba sekali dan tak datang lagi lah. Jadi di situ sebenarnya apa yang paling penting adalah, satu, kita tahu apa yang pengguna nak. Nombor dua adalah keberkesanan dia. Dan juga nombor tiga adalah kita punya sebagai satu syarikat yang berkecimpung dalam jualan produk. Yang paling penting adalah after sales service. Maknanya kita sentiasa dapatkan feedback, kita sentiasa follow up customer kita. Di situ kita mendapat kesetiaan, sebab apa yang paling penting dengan pelanggan ni kita ambil berat. Itu sebenarnya paling penting lah, sebab mereka ni adalah orang kan. Bila orang tu dia jiwa tu lebih daripada segalanya. Jadi ambil berat tentang pelanggan, yang itu saya rasa dapat mengekalkan kesetiaan mereka kepada brand Dr. Irma. Itulah kelebihan kita lah sebenarnya. Okey, ini adalah soalan yang saya nak dapatkan pandangan daripada kedua-dua ahli panel. Okey, yang mana apabila spa ni telah pun dibuka, jadi apakah mungkin cabaran yang paling besar lah yang akan dihadapi oleh spa tu sendiri, dan juga bagaimana ingin meyakinkan pelanggan untuk datang ke spa kan, sebab kita tahu yang mana kita perlukan orang kata dari segi keselamatan, itu yang paling penting kan. So mungkin Puan Nakis dan juga Dr. Irma boleh kongsikan sedikit pendapat lah bagaimana sekiranya spa tu dibuka, apakah langkah-langkah keselamatan yang diterapkan oleh pihak spa. Mungkin Puan Nakis boleh start dulu. Okey, terima kasih Azlan. Okey, sebenarnya daripada pertama kalilah kita punya MCO kan yang tahun lepas tu. Jadi masa tempoh PKP tu, apa yang saya buat paling utama, selain daripada PPE, staff semua kena pakai PPE, face mask, face shield, pakai baju PPE. Yang kedua adalah cadar. Kalau dulu kita pakai cadar yang cantik, yang tebal. So selepas daripada pandemik ni, saya terpaksa gunakan cadar yang washable. Maksudnya yang nipis, dan setiap kali customer kita akan buang cadar, ganti yang baru, dan kita akan sanitize the whole room. So extra additional things yang kena buat. Dan yang ketiga,
saya juga tempah dia facial box, kita panggil dia macam intubation box kalau boleh nampak dalam video tadi tu. Dan ni kita tempah khas untuk kegunaan dalam dalam bilik treatment, yang mana ini untuk kurangkan kiranya kontak antara customer dan juga untuk terapis. Sebab bila dalam intubation box tu dia tak bernafas direct kepada kita punya terapis lah, jadi kita protect both side. Okay. Dan yang itu merupakan sebenarnya banyak juga kos lah kat situ, banyak kos, additional cost lah. Dan kalau tak tahu Azlan, sebenarnya kita adalah center pertama yang buat benda tu dan tempah benda tu. Dan saya harap juga mungkin outlet-outlet lain juga ataupun spa yang lain boleh gunakan method yang sama lah, kita protect. Sebab kita tahu bila satu kes berlaku, yang lain semua akan terlibat sama. Jadi kalau kita sama-sama buat benda ni, insyaAllah kita boleh bagi keyakinan yang lebih kepada kita punya pelanggan. Okay? Ya, insyaAllah. Dan yang lain tu juga apa yang kita buat, kita setiap kali customer before closing lah, kita pakai yang macam fogging machine tu. So kita akan stop satu outlet. Okay. Satu outlet. Dan macam sekarang, insyaAllah next akan datang ni apa kita buat, staff semua memang vaccinated, Alhamdulillah. Dan customer pun vaccinated. Mana customer yang belum dapat vaksin lagi, kita minta dia orang tunggu sehingga fasa 3 nanti. InsyaAllah masa herd immunity dah ada nanti, diorang pun protected lah, insyaAllah okey lah. Okey, adakah Puan Nakis, mungkin saya mencelah sedikit, adakah staff tu sendiri, terapis, yang kita panggil terapis, perlu untuk menjalani swab test, ataupun pelanggan itu sendiri perlu menjalani swab test sebelum datang ke spa, Puan Nakis? Okey, untuk pelanggan tak perlu, tapi kita minta dia punya tahap kesihatan je lah. Kita akan tanya dia sama ada apa-apa simptom. Tapi untuk saya punya terapis, memang daripada awal dulu pun memang kita akan buat rutin RTK punya test lah. Jadi kalau RTK nampak ada line sikit pun, kita akan terus repeat dengan PCR untuk pastikan betul-betul selamat lah. Dan staff-staff pun sekarang saya kata saya minimumkan menjadi 2 grup, satu grup A, satu grup B. Jadi dia bergilir hari. Jadi andai kata berlaku kontak rapat ataupun berlaku kes, jadi sekurang-kurangnya saya masih ada satu lagi grup yang boleh cover grup yang tengah kuarantin tu. Jadi terpaksalah buat strategi-strategi baru macam ni. Bagaimana pula dengan Dr. Irma? Sekiranya spa telah pun dibuka semula, so bagaimana langkah-langkah yang spa Dr. Irma akan lakukan? Adakah sama seperti Puan Nakis ataupun mungkin ada ekstra ke dan sebagainya? Mungkin Dr. Irma boleh kongsikan kepada saya. Okey, saya rasa semua spa akan mengambil precaution yang sama lah. Sebab kita akan pastikan yang kita punya terapis, beautician kita cukup selamat untuk memberikan rawatan. Dan juga satu lagi screening untuk pastikan juga pelanggan tu tak membahayakan kita juga lah kan. Make sure questionnaire tu dijawab, adakah kontak rapat, adakah di bawah kuarantin. Benda tu sangat-sangat penting untuk mengelakkan penularan virus. Dari segi cross infection control, sebabnya sebab being doktor gigi, kita dah memang mengamalkan standard universal precaution daripada dulu lagi. Sebab dah diajar, walaupun sebelum pandemik ini sekalipun, memang diajar yang kita anggap setiap sakit yang datang memang bawa penyakit bangkit. Jadinya itu adalah norma di klinik gigi. Jadi standard universal precaution tu memang kita buat untuk setiap sakit. Yang tu yang akan saya adopt di kita punya spa lah, di mana beautician tu sendiri perlu mengamalkan benda yang sama seperti yang kita amalkan di klinik. Sanitasi setiap selepas customer, dan juga memastikan semua peralatan yang dipakai adalah peralatan yang pakai buah. Dan juga satu lagi seperti Dr. Irma Skincare, sebab kita tak menekankan penggunaan mesin. Sebab kami memang since 6 tahun lepas menekankan penggunaan produk, di mana produk tu yang memainkan peranan untuk rawatan facial tu sendiri. Sebab kita di Dr. Irma Skincare ada produk facial kita sendiri. Jadinya kita lebih tekankan kepada penggunaan produk, maknanya untuk peeling, untuk scrub, memang produk sendiri. Dan juga beautician kita yang memang ada diploma dalam bidang cosmetology dan juga terapi. Jadi kita tak rely too much on machinery. Jadi dari situ kita memang dapat menggunakan keseluruhan peralatan yang pakai buang, maknanya bead spray yang pakai buang. Jadi yang itu yang akan kita amalkan nanti bila dah dapat beroperasi.
Tetapi bagi saya kemungkinan besar untuk Dr. Irma Skincare kita akan tunggu sehingga fasa 3. Kita tak akan buka untuk fasa 1 atau fasa 2 kerana untuk memastikan keselamatan saya punya terapis dan juga beautician. Sebab kita punya forte adalah retail jualan produk. Okey, faham. Okay, terima kasih kepada Dr. Irma dan juga ni. Tapi kita ada soalan tambahan sikit yang mana sekiranya ini orang kata na'udzubillah lah. Okey, orang kata pengakhirannya sekiranya pengusaha-pengusaha spa itu sendiri, pengusaha-pengusaha spa itu sendiri tidak mampu untuk bertahan. Okey, tidak mampu untuk bertahan dah dengan keadaan semasa, apakah mereka perlu diversify bisnes mereka, mungkin kepada penjualan produk, sebab sebelum ni mungkin mereka mengusahakan spa semata-mata. Tiada penjualan produk, maksudnya produk sendiri dan sebagainya. Apa pandangan Dr. Irma dan juga Puan Nakis untuk masalah seperti ini lah, orang kata yang mana pengakhirannya kalau mereka dah tak boleh bertahan lagi? Apakah langkah-langkah terakhir yang mereka mungkin boleh lakukan? Mungkin Dr. Irma boleh bagi pandangan dahulu. Sebenarnya kita banyak juga dengar di mana ramai juga yang berkata sampai satu hari nanti kedai-kedai dah tak diperlukan lagi. Yang itu adalah satu benda yang macam Azlan kata, na'udzubillah, sangat-sangat menakutkan. Tetapi sometimes kita nak juga ada berfikir di hujung minda tu bagaimana kalau itu terjadi. So macam kita di Dr. Irma Skincare, apa yang kita buat adalah mungkin boleh berikan satu idea yang selama hari ni kita dah lakukan selama setahun lebih, di mana kita tak beroperasi daripada awal MCO kemarin, adalah kita jalankan projek personal beautician, di mana kita adakan kit facial, tetapi memang kita punya terapis, customer-customer ni yang mana dah memang biasa buat dengan terapis kita dan beautician kita, mereka ni akan sentiasa berhubungan dan dia akan sentiasa ingatkan, kalau sebelum ni facialnya 2 minggu sekali dipanggil datang, sekarang ni 2 minggu sekali diingatkan buat sendiri di rumah, dan dia ajarkan step, dan mereka selalunya beautician kita akan minta gambar sebelum, selepas, gambar muka untuk memastikan ni yang kulit customer kita ni terjaga dalam keadaan kita tak boleh nak jaga dia sekarang ini. Jadi kemungkinan andai kata norma seperti ni yang kita terpaksa teruskan, bila spa tak dapat nak diteruskan lagi, yang ini yang kita dah mulakan dari sekarang. Maksudnya Dr. Irma sebelum ni pun dah mulakan orang kata dari segi personalized service lah, tapi sekarang ni kita lebih tekankan personalized service itu sendiri kan, orang kata after sale service lah. Macam betul. Mungkin kalau macam Puan Nakis sendiri, bagaimana pandangan Puan Nakis sekiranya perkara ini berlaku lah, maksudnya kepada pengusaha-pengusaha spa di luar sana, mungkin cara-cara lain, adakah mungkin akan start with dealership, ataupun agent, kita panggil kan, agent, supaya kita punya produk tu akan berterusan lah, senang katakan, bila kita dah ada produk, kita come up with orang kata agent punya cara yang mana perniagaan kita akan terus bergerak tanpa henti, insyaAllah. Mungkin Puan Nakis boleh kongsikan sikit pendapat. Macam saya sendiri, kita punya bisnes yang utama adalah servis. Jadi bila cakap pasal servis ni, you tak boleh nak letak dia online ke, tak boleh nak dia jual kepada agent ke apa kan. Maksudnya benda tu mestilah direct kepada customer. Jadi saya rasa ramai juga spa-spa kat luar sana tu yang susah nak bertahan bila dia hanya rely kepada servis. Jadi mungkinkah mereka kat luar sana tu yang mana rasa benda ni dah start, sebab nak buat produk baru tu bukan mudah, pasal pun nak buat marketing, nak buat mengeluarkan satu kos yang baru. Jadi mungkin aku sebenarnya nasihat kepada mereka yang menjual servis mata-mata ni, pertama kali mungkin boleh start collaborate dengan saya, collaborate dengan Dr. Irma tu collaboration ni yang mana mereka tak perlu keluar modal, tapi mereka boleh meneruskan bisnes tu. Dan saya sendiri pun saya rasa saya open to it lah. Saya suka kalau kata kita dapat membantu orang lain juga untuk teruskan dia punya bisnes. Macam sejujurnya sekarang ni macam untuk Narkes Skincare Review Product, saya tak buat sistem agent. Sebab saya kena bagi peluang kepada saya punya staff untuk buat sales. Sebab kalau kata saya ambil agent, dia akan terus potong saya punya staff. Jadi macam sekarang ni, even masa PKP tu hari kan, apa yang saya buat, saya potong commission branch, means daripada HQ direct commission tu penuh sepenuhnya kepada saya punya staff, supaya dia orang boleh buat sale dan boleh buat income. Sebab kita tahu time ni memang dia orang perlukanlah benda-benda ni.
bantuan macam ni lah. Jadi mungkin itulah antara benda saya rasa Spark kat luar sana, kiranya kita tak boleh jual servis, cari mana-mana company yang you boleh collaborate tak jual produk. Itu option, the best option yang ada lah sebenarnya. Okey, jadi terima kasih kepada Dr. Irma dan juga Puan Nakis atas pandangan sekiranya lah perkara yang tidak diingini itu berlaku. Okey, jadi sebelum kita mengakhirilah kita punya talk show kan, mungkin Puan Nakis dan juga Dr. Irma boleh memberikan sepatah dua kata yang mampu memberikan semangat kepada semua usahawan secara amnya dan juga pemain industri kosmetik secara khususnya. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Irma. Okey, terima kasih. Sepatah dua kata. Saya rasa sebenarnya apa yang kita rasalah hari ni dalam perbincangan new normal dan bagaimana survival untuk industri kosmetik. Saya rasa bukan setakat industri kosmetik, semua sebenarnya. Kalau kita tanya pun mana-mana usahawan pun jawapannya akan sama. Surviving dan cuba untuk bertahan sehingga pandemik ni berakhir. Tapi saya rasa apa yang paling penting adalah satu, kita sebagai peniaga tak kisah dalam bidang apa sekalipun, yang penting adalah semangat. Dan nombor dua, nak kena cari kekuatan untuk bertahan dan kekuatan untuk tetap menjalankan perniagaan tu supaya kita dapat, orang kata, melepasi fasa yang sangat-sangat dahsyat ni lah. Dan kena sentiasa berfikir secara kreatif. Kalau boleh kita jangan bila kata dah terjumpa jalan buntu tu terus mengalah. Saya rasa mengalah tu adalah satu sifat yang waktu sekarang ini kita kena tolak jauh-jauh. Macam mana orang kata bleak sekalipun, nak kena cari jalan, nak kena cari macam mana kita nak melangkah juga. Dan saya rasa paling penting itulah je, nak kena sentiasa cari semangat lah untuk ke depan. Dan bantuan-bantuan saya rasa daripada kerajaan sangat-sangat diharapkan lah untuk kita peniaga untuk kekal kelangsungan dalam perniagaan ni lah. Sebabnya yang kita tahu, untuk satu-satu perniagaan kekal tetap berjalan adalah cash flow. Dan kadang-kadang dalam keadaan dah hampir 2 tahun kita dalam keadaan situasi begini, cash flow dah memang berkurangan. Sebabnya sales turnover pun makin kurang. Jadi bantuan-bantuan seperti yang dapat mengapungkan syarikat adalah sangat-sangat diharapkan lah sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Dr. Irma. Jadi kita beralih pula kepada Puan Nakis. Sebenarnya ini sebenarnya masa yang sangat mencabar kita punya fizikal dan mental. Okay, terutamanya kepada kedua majikan dan juga kepada staff lah. Dan saya rasa pada waktu ni yang paling penting sebenarnya adalah teamwork antara majikan dan kita staff. Okay, dan sekarang ni sebenarnya apa yang saya rasa sangat-sangat penting terjaga, satu teamwork, yang kedua pengurusan kewangan. Maksudnya kena prioritikan, pastikan saya kata tadi, jangan ada hutang-hutang lapuk pada awal sampai sekarang. Sepatutnya benda tu tak boleh berlaku lah, supaya untuk elakkan kita dapat boleh bertahan. Okay? Dan yang ketiga adalah kebajikan staff. Maksudnya diorang ni adalah kita punya aset. Okay? Yang mana tanpa diorang, kita punya bisnes pun tak jalan. Jadi kebajikan staff ni makan jaga, dan sama juga dari pihak staff, kiranya macam majikan dah bagi effort macam ni, so kita diharapkan jugalah staff boleh bagi effort yang sama. Sebab sekarang ni teamwork tu sangat-sangat penting. Tak ada teamwork memang collapse. Bila kita collapse, semua akan collapse. Okay, macam tu saya kata, saya selalu ingatkan saya punya staff, sekarang ni masa untuk kita kena kerja sama-sama, give your full effort. Okay, so insyaAllah kita cuba sikit lagi lah kita boleh survive. Saya sebenarnya sedih tau bila saya jalan-jalan dekat kedai-kedai saya ni kan, ada satu bisnes ditutup, kan, nampak orang dah start naikkan foreign. So sebenarnya dia nampak tu kita satu perasaan macam rasa remuk hati tau. Kita rasa something is wrong. Saya suka dia tengok masa kita kedai emas itu ada bila buka kan, nampak orang beratur. So it's a good thing sebenarnya kita rasa benda tu. So mungkinlah kan, saya rasa sekarang ni cuba untuk bertahan. Dan badan-badan kerajaan pun saya minta sangat tolonglah bantu dari segi mudahkan urusan kita. Contohnya nak dapatkan lesen, mungkin dari segi macam contoh parking kan, mungkin boleh dapat diskaun ke ataupun bayar kemudian je kan, jadi reserve parking tu. Benda kecil macam ni sebenarnya membantu kewangan kita lah.
Bantu sangat-sangat sebenarnya. Sebab bila bisnes tu boleh berjalan, insya-Allah kita boleh terus bayar tax. Tax kita pun banyak dan kita pusingkan balik kepada masyarakat baliklah benda tu. Okey. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, iaitu Puan Narkis Raimi dan juga Dr. Irma Shida. Jadi itu sahaja untuk hari ini daripada saya di Thrive TV. Jadi Thrive TV adalah platform usahawan yang berkongsi inspirasi, idea, tips dan juga ilmu tentang keusahawanan. Sekian sahaja dari saya, Azlan Jaiz. Teruskan share dan berikan sokongan kepada Thrive TV. Assalamualaikum. Rawatan terbaru kami di Narkis Intelligent dipanggil Dermaplan Rejuvenation, di mana rawatan adalah sangat famous di luar negara. Okay? So rawatan ni menggunakan surgical scalpel yang mana kita akan letak pada permukaan kulit dalam lebih kurang dalam 45 darjah, dan juga rawatan ni kita akan lebih kurang macam kita kikis kulit, yang mana kita akan buang kulit mati, kita akan buang, kita panggil peach fuzzy hair pada kulit muka. Jadi selepas kita buang kulit mati ni, kita boleh nampak tinggal-tinggalan kotoran tu, dan dia akan membiarkan kulit tu bersih. Rawatan ini direka khas untuk menangani masalah kulit kusam akibat mendapan sel kulit mati yang lama. Bagi langkah pertama, wajah harus dibersihkan sebanyak 3 kali pencucian supaya dapat melembutkan sel kulit daripada dalam. Kenapa saya milih rawatan Dermaplan Rejuvenation? Sebab saya tengok rata-rata perempuan di Malaysia ni kulit mereka nampak kusam, dan kita terdiri pada golongan Asia yang agak hairy. Jadi rawatan ni memang akan, bila you buat, memang you akan nampak instantly kulit tu nampak brighten, nampak lebih smooth. Okay? Jadi orang suka instant result macam tu, yang mana treatment ni boleh bagi instant result pada anda.
Selepas rawatan mengikis sel kulit mati, kulit wajah akan diberikan sedutan oksigen yang memberi kesegaran dan melembutkan sel kulit sebelum disapukan serum bagi membina sel-sel baru. Serum yang kami gunakan dalam rawatan ni dipanggil EGF atau nama panjang dia Epidermal Growth Factor, yang mana merupakan adalah kita panggil stem cell yang mana stem cell ni khas yang kami buat, dia bioengineered daripada plant untuk mimik human stem cell. So jadi ini adalah antara one of our product yang kita boleh bagi instant repair and healing pada kulit. Okay, jadi bila keadaan kulit tu selepas kita buat dermaplan, kulit boleh absorb the best. Pada masa tu bila letak serum ni kita akan nampak result yang paling baik.